yang berlaku dalam kes Zahid ni tuan-tuan. Alright, dia macam ni. Saya kata tadi, Zahid dilepas dan dibebaskan daripada prima facie. Maksudnya tidak ada prima facie untuk 40 kes UKSB. Alright. Tetapi kes akal budi 44 pertuduhan, dia disuruh membela diri. Itu berlaku pada Januari lepas. Dan sekarang ini telah memanggil saksi. Lebih kurang bulan November nanti kita akan tahu keputusan. Tetapi maksudnya pada peringkat 44 pertuduhan dia kena membela diri. Tetapi 40 pertuduhan ini dia tidak membela diri. Kenapa? Okay, jadi kita tengok. Now, seluruh 40 pertuduhan ni, sebelum kita cerita 40 pertuduhan, kita kena faham macam mana jadi 40 is. Dia kadang-kadang macam ni tuan-tuan. Dalam kes rasuah dan pengubalan wang haram, terutama rasuah, walaupun satu transaksi dia dikonsider sebagai 3 kesalahan atau 2 kesalahan. Pertama kesalahan, contohnya dalam kes rasuah lah, satu kesalahan rasuah, satu lagi kesalahan pengubalan wang haram. Okay, jadi transaksi itu, satu transaksi boleh jadi 2 charges. So katakanlah 10 transaksi berlaku atau 20 transaksi berlaku. So 20 transaksi berlaku disebabkan 2 charges satu transaksi, maka dia jadi 40. Okay, so dia macam ni contohnya. Contoh kes Rosmah lah kita ambil. Dia minta 185 juta. Itu satu pertuduhan. Kemudian dia terima 5 juta. Itu pertuduhan yang kedua. Kemudian dia terima 1.5 juta. Itu pertuduhan yang ketiga. Now dalam 3 pertuduhan ini tadi, dia ada 2 charges. Pertuduhan pertama 1.5 juta dia terima, dan juga pengubalan wang haram. Kemudian 5 juta terima, pengubalan wang haram 2. Kemudian dia terima, dia minta 1.85 juta. Itu rasuah. So ada lebih kurang 2, 4, 5 kes kepada contoh tuduhan. Contoh dia sebenarnya lebih lagi lah. So dalam kes ini begitu. Now isu dia apa tuan-tuan? Isu dia keempat 40 kes ini bergantung kepada 3 saksi. Bergantung kepada 3 saksi utama. Dan 3 saksi ini yang mahkamah dan pendakwa raya build their case on these 3 witnesses. Dia build the cases ataupun the charges on these 3 material witnesses. So kalau 3 material witnesses ini tidak boleh dipercayai, maka habislah ke-40 tersebut. Okey, kenapa? Kita baca kes Zahid ini secara umum dalam kes ini dalam hal ini. Setelah ditelanjangkan hari ini, kebenaran ditegakkan. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata dirinya diaib, dimalukan, ditelanjangkan atas tuduhan menerima rasuah walaupun sebelum mahkamah membuat keputusan. Alright. Pengurusi BN itu dibebas dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB berhubung kontrak pengendalian perkhidmatan One Stop Center atau OSC. So dalam kes ini dia ada satu saja company yang terlibat, iaitu OSC, dan dia melibatkan satu transaksi satu dealing tetapi pelbagai transaksi. Okay, kita tengok lagi. Saya telah diaibkan, dimalukan, malah ditelanjangkan dengan pelbagai tanggapan, dan saya telah dihukum terlebih dahulu oleh Court of Public Opinion, katanya. Okey. Tetapi Jumaat ini kebenaran perundangan ditegakkan. Dia tak cerita pula yang 44 dia kena tu tak ditegak ke? Okey, tak apalah. Alright, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Azlan telah menyatakan pihak pendakwaan telah gagal mewujudkan prima facie ke atas bekas timbalan Perdana Menteri itu. Ahli Parlimen Bagan itu berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah. Ini saya kata tadi pecahan dia. 13.5 juta, 150,000 Sing dollar, 125 juta, 150 Swiss franc, 15,000 USD daripada syarikat yang mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Okey. Alright, ini dia punya kes. So kita baca kes tersebut. Presiden UMNO hari ini dibebas dan dilepaskan daripada tuduhan tersebut. Kesemua pertuduhan itu didakwa dilakukan di Seri Satria Putrajaya. Untuk rekod, selain kes yang ini 47 pertuduhan wang haram, pecah amanah, itu kes akal budi, yayasan akal budi, iaitu akan sedang berlangsung sekarang ini. Okey, dalam penjelasan hakim, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dan 3 saksi utama mereka unreliable. 3 saksi utama pendakwa raya dikatakan tidak boleh dipercayai. Saksi yang dimasukkan itu ialah bekas pengurus Ultra Kirana Sdn Bhd David Tan Siong Suan dan bekas pengarah syarikatnya Harry Lee View Kiot Kun serta Wan Kuris Shah Wan Abdul Ghani. Dalam keterangannya sebelum ini, Tan memberitahu mahkamah dia dan Wan Kuris dengan arahan Lee pernah menghantar wang tunai berjumlah 3 juta. Now noted wang tunai, noted perkataan wang tunai. Dan dalam beg pakaian ke kediaman Zahid. Noted
Dan mahkamah diberitahu bahawa Tan membuat rekod untuk menunjukkan penghantaran wang tunai bulanan kepada Zahid bermula Oktober sehingga Ogos. Dia kata Tan buat rekod di dalam Excel. Nanti kita tengok nanti. Dalam Excel. Alright. Dia tak ada yang detailnya. Okay. Kita terangkan sikit. Number one, tuan-tuan. Saya ada pernah sebut dalam kes Najib dahulu. Antara rasuah yang paling susah kita nak detect, tuan-tuan, ialah rasuah dengan menggunakan wang tunai. Saya bukan orang yang pertama discover benda ni lah. Saya bukan orang pertama discover benda ni. Benda ni well known. Sebab itu banyak rasuah berlaku dalam bentuk wang tunai. Dia letak dalam beg, dia bagi dekat orang. Alright? Sebab apa? Kita tak ada money trail. It's my words against your words. Itu kita kena faham. So dalam keadaan itu, bila Zahid ataupun sesiapa saja terima duit tersebut dalam bentuk wang tunai, macam mana kita nak trace? Macam mana kita nak track dan trace duit tersebut? Tak ada, tak boleh. Beza dengan kes Najib tu dia confident. Dia confident dia boleh jadi Perdana Menteri. Tak ada orang boleh tahu dia punya permainan dan perbuatan dia. Sebab itu duit tu masuk dalam akaun, dan sebab itu kenapa Najib kena. Rosmah pula material witness dia, iaitu Ryan, Saidi dan juga Rizal Mansur. 3 orang ini memang credible witness. Dia siap ada bukti, dia tunjuk ada gambar dia bawa duit tersebut, dia letak dekat rumah, dia ada orang. Dan dalam kes tersebut Rosmah kata dia ada jumpa dia orang tu semua ada dia jumpa. Cuma dia kata dia tak terima duit tersebut. Tak ada bukti kata dia terima. Again tunai, tetapi 3 witnesses ni, iaitu dalam kes Rosmah, 3-3-nya reliable. Now, kenapa dalam kes ini tak reliable, tuan-tuan? Saya baca tadi, dia tak nyatakan kat sini, tapi tempat lain saya baca. Antaranya adalah bila duit itu diserahkan, tidak ada sebarang bukti fizikal kecuali saksi itu menyatakan saya bagi. Now, setakat kata bagi itu belum cukup. Jadi tuan-tuan dan puan yang nak bagi rasuah selepas ini, make sure ambil gambar. Ambil gambar tau. Kena ada bukti-bukti. Nanti kalau kena, so dalam kes ini yang bagi rasuah ni tak kena kan. Sebab dia tak boleh nak buktikan, dia jadi saksi. Tapi dia tak boleh nak buktikan bahawa dia dah bagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tan ni dia buat catatan dalam Excel. Contoh sebab itu kita tengok ramai daripada bersatu KJ termasuk antara yang dikatakan terima duit UKSB. Now, apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia macam ni. Dalam hal itu, dia bagi dia katakan dia bagi, bila dia bagi duit dicatat dalam Excel. Tapi dalam Excel tu dia guna code name. Contoh code name dia ZH Zaid Hamidi, KJ Khairul Jamaluddin. Contoh, ini contoh. Tapi dalam catatan tersebut dia kata ini saya bagi 2 juta whatever amount saya bagi kepada Zahid, tapi dia catat nama lain. Tapi dia kata ni Zahid lah. Tapi kenapa kod ni lain? Kod name ni lain. Itu dah menimbulkan keraguan dekat situ. Kemudian dalam ada satu kenyataan Tan kot, kalau tak silap saya, dia kata dia ada juga bagi 3 juta dekat Zahid, dia kata. Kemudian peguam bela tanya, kenapa benda ni tak ada dalam statement 3 juta ni? Kenapa 3 juta ni tak dalam statement? Tiba-tiba kau sebut, this is an afterthought, dia kata. Maksudnya selepas itu baru dia cakap. Jadi tak ada pertuduhan. Jadi dia tak, hakim ni dia bukan setakat tengok kenyataan, kita tengok bukti, dia tengok juga konsistensi kepada saksi-saksi tersebut. Sebab itu saya tak tahulah, ni bukan nak menuduh apa-apa kan. Dalam kes ini sebenarnya it's all about the witnesses, it's all about the saksi. Kalau saksi tu kita boleh buat tak percaya, habis lah. Dia sama macam kes Rogol lah umpamanya kan, kes Rogol. Saksi utama tu kita boleh buat, kita boleh intimidate dia supaya dia tak boleh memberi saksi, memberi kenyataan ataupun kenyataan yang reliable, habislah. Kes tersebut habis. So reliance kepada saksi ni, kepada 40 kes ini, kepada 3 saksi utama ni crumble. So adakah benda itu tidak berlaku? Itu saya kata tadi, penghantaran itu dalam bentuk wang tunai. Saya tak menuduh berlaku atau tidak, tetapi yang berjaya dibuktikan ada keraguan. Saksi kata saya bagi, duit dah keluar, dia dah buktikan bahawa duit dikeluarkan daripada akaun mereka. Cuma dia tak boleh buktikan dia bagi duit itu dekat Zahid. Yang itu dia tak boleh buktikan. Yang tu dia tak ada, dipanggil chain of narration pula. Chain of evidence tu dia kena ada rantaian bukti sampai kepada yang tertuduh. So kalau sampai kepada yang tertuduh, rantaian bukti itu, dan bukti itu kenalah direct, ataupun kalau tak direct dia dipanggil corroborative punya bukti, bukti sokongan,
sokongan itu sangatlah kuat sehingga dia membentuk, bak kata seorang hakim itu, sehingga dia membentuk ikatan yang boleh menjadi kukuh untuk menggantung seseorang. Itu dalam kes Dadah lah. Corroborative evidence must be so strong, even though one corroborative evidence is a weak adalah tali yang rapuh ataupun tali yang tidak kukuh, tetapi banyak sangat bukti sampai kita boleh twist, sampai kita boleh bentuk corroborative evidence atau bukti sokongan ini sehingga membentuk tali yang boleh menggantung apa orang kata si tertuduh, maka dia boleh didapati bersalah. Itu dalam kes seorang hakim, saya tak ingat lah dalam kes mana lah, lama sangat dah tinggal benda ni. Disebut dalam kes satu kes Dadah lah. Bukan kata corroborative evidence ataupun bukti sokongan itu tidak boleh dijadikan bukti di dalam pertuduhan, tetapi kerana terlalu banyak sampai boleh dijadikan bukti itu satu kes pertuduhan. Nah, berbeza dengan akal budi. Kenapa akal budi itu boleh dijadikan prima facie case? Duit itu masuk dalam akaun. Itu beza dia. Duit itu masuk dalam akaun. Itu yang beza dia. Dalam kes ini duit tak masuk dalam akaun, tuan-tuan. Duit diberi secara tunai dan transaksi itu berdasarkan kepada kenyataan dan juga apa yang difikirkan ataupun orang kata apa, dinyatakan atau saksi yang saksi ni lah, yang 3 orang ni, berdasarkan kepada penyaksian mereka. Now, timbul persoalan. Persoalan kita adalah, adakah apa tindakan selanjutnya pihak pendakwaan yang dia boleh buat? Nah, sebagai pihak pendakwaan, dia ada satu option lagi, iaitu dia boleh merayu di mahkamah rayuan untuk overturn keputusan Mahkamah Tinggi ini yang melepas dan membebaskan Zahid. Dia boleh merayu. Dia boleh ada rayuan dalam masa 14 hari. Dia boleh merayu bermula daripada Isnin depan. Dia boleh merayu. Kalau dia orang tak merayu, habislah, kes ni habislah. Tapi kalau dia boleh merayu, maka kes ini boleh dibawa ke ke Mahkamah Rayuan untuk memutuskan sama ada adakah keputusan hakim memberikan DAA itu, discharge amounting to acquittal itu, dilepas dan dibebas itu adalah satu keputusan yang betul. Katakanlah Mahkamah Rayuan kata itu keputusan yang salah. Okey, Zahid boleh merayu lagi. Zahid boleh merayu lagi. Katalah Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan kata tak, keputusan hakim Mahkamah Tinggi itu adalah salah, maka kembali ke Mahkamah Tinggi kena membela diri. Belum bersalah lagi, kena bela diri balik, maka proses dia panjang lagi. Ada yang budak saya kata tadi, jadi bang, proses dia panjang lagi lah bang. Panjang lagi. Maksudnya kalau merayu, pergi Mahkamah Rayuan, katalah Mahkamah Rayuan kata memang terkhilaf lah, Mahkamah Tinggi itu sepatutnya boleh kena panggil defend ni. Ataupun Mahkamah Rayuan kata tak, memang betul Mahkamah Tinggi tu. Maka ada satu lagi peluang untuk Mahkamah Persekutuan pula. Kalau Mahkamah Persekutuan kata kena panggil untuk bela diri, maka turun balik ke Mahkamah Tinggi, bela diri. Tapi kalau Mahkamah Persekutuan kata tak ada, memang betul tindakan ataupun keputusan Mahkamah Tinggi, maka kes Zahid ini akan dibebaskan. So belum habis lagi lah. Dengan arti kata belum habis lagi, melainkan pendakwa raya tidak mengemukakan rayuan dan tidak mengemukakan rayuan. So apa yang boleh kita buat, tuan-tuan? Kita kata setakat ini tu je lah. Kan, bagi saya pendakwa raya lah dalam kes ini. Saya tak kata pendakwa raya tu songlap ke terima duit ke, tak. Dia bukan isu itu. Isu dia credibility saksi itu sendiri. Bagaimana saksi itu, kenapa dia tak rehearse dulu, kenapa dia orang tak check dulu, kenapa benda-benda macam tu lah. Tetapi then again, saya nak kena tengok full judgement untuk saya nak buat ulasan yang lebih mendalam tentang kes ini lah. Dalam full judgement tu nanti baru kita akan dapat baca tentang yang tu.